Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita memanjatkan setiap kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana berada dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Semoga Allah Taala berkatinya kepada kita sehingga ke hujung Ramadan insya-Allah. Pada perkongsian kali ini saya ingin berkongsi berkaitan dengan suatu motivasi yang penting daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sebagai hamba-hambanya, sebagai seorang manusia yang Allah Taala ketahui, yang mana kita kadang-kadang bila melakukan ibadah akan rasa penat, akan rasa mungkin kenapa aku perlu buat amalan-amalan ini. Apakah yang Allah Taala janji apabila kita buat amalan-amalan ni? Apa yang Allah Taala akan janji selain daripada keridaan Allah dan keampunannya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimanakah sifat-sifat syurga ini? Diceritakan dalam Al-Quran dan hadis. Saya akan bawakan gambaran tentang syurga ini yang ada dalam surah Al-Ghashiyah. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ghashiyah mulai daripada ayat yang ke-8, iaitu wujuhun yauma idzin na'imah. Pada hari tersebut kamu melihat orang-orang beriman wajah mereka berseri-seri. Berbanding dengan orang kafir, wujuhun yawma idzin khashi'ah, mereka akan takut, tunduk. Orang beriman berseri-seri, wajah mereka tersenyum, bergembira, li sa'yiha radiyah, kerana berpuas hati terhadap amalan-amalan yang mereka lakukan di dunia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seronoklah kan bila kita buat suatu amalan, jadi Allah Taala terima dan Allah Taala ganjarkan dan dapat balasannya dalam syurga. Apakah balasan dalam syurga? Yang pertamanya Allah Taala berfirman, fi jannatin aliyah, di dalam syurga yang tinggi. Mereka duduk di dalam syurga yang tinggi, aliyah. Kata ulama dalam tafsir, apakah maksud jannatin aliyah, syurga yang tinggi? Iaitu kawasan-kawasan rumah-rumah ahli syurga ini terletak di kebun-kebun yang tinggi. Ibaratkan di atas bukit lah. Bayangkan rumah kita di atas bukit kan, macam mana suasana bangun paginya dan sebagainya lah. Jadi syurga mahligai dan ada kebun-kebunnya dan di kawasan yang tinggi. Seterusnya firman Allah, la tasma'u fiha laghiyah, di dalam syurga itu mereka tidak mendengar sesuatu pun perkataan yang sia-sia. Kata ulama, apa maksud perkataan sia-sia ni? Ada dua benda. Satu adalah benda yang perkara-perkara yang mungkin menyakitkan hati. Jadi dengar berkaitan dengan ada orang ni mati ke, ada orang ni meninggal, ada orang ni accident, ada sesuatu yang mungkin buatkan kita tak suka. Jadi dalam syurga tidak ada benda yang kita tidak suka kita dengar, hanyalah perkara-perkara yang baik sahaja. Yang keempat adalah fiha ainun jariyah, di dalamnya terdapat syurga yang mana terdapat dalamnya mata air yang mengalir. Jadi dia adalah mata air yang tumbuh daripada syurga, yang confirm lah, yang sangat suci, yang sangat bersih, yang kita boleh dengar desiran-desiran airnya ketika mana di dalam mahligai kita itu nanti. Seterusnya lagi adalah fiha sururun marfu'ah. Di situ juga terdapat pelamin-pelamin, katil-katil, tilam-tilam tempat kita beristirahat yang marfu'ah, yang ditinggikan. Kata ulama, dia ibarat bila tinggi ni dia jadi empuk lah kan. Kita tengok tilam ni makin tebal, makin empuk kan. Jadi begitu jugalah Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran tempat tidur kita. Seterusnya adalah wa akwabun mawdu'ah, dan piala-piala minuman yang disediakan untuk mereka, yakni piala-piala bukan satu piala Jadi dahlah sifat cawan itu pun piala kan, yang panjang ada bentuk piala itu, dan banyak piala, bukan satu piala. Jadi itu menunjukkan bahawasanya minuman apa saja yang kita nak, kata ulama, terdapat dalam syurga. Seterusnya adalah wa namariqu masfufah, iaitu bantal-bantal yang teratur untuk mereka berbaring dan bersandar. Jadi kalau kita nak duduk, ada orang datang letak bantal untuk kita sandar. Tidur pun empuk, duduk pun empuk dengan bersandar kepada bantal-bantal. Dan yang terakhir adalah wazarabiyyu mabthuthah, yakni hamparan-hamparan yang terbentang. Kata ulama dalam tafsir, dimaksudkan dengan permaidani-permaidani yang terhampar di dalam syurga. Jadi kita dalam syurga itu tak perlu nak pakai kasut sebab dia adalah permaidani di seluruh syurga.
Jadi jalan tu rasa dengan apa? Dengan empuknya macam kita dalam surau dan masjid kan, masuk dalam surau masjid yang kapetnya tebal dan sebagainya. Jadi begitulah sifat keadaan ahli syurga yang berehat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah ganjaran Allah Taala bagi jika kita bersungguh-sungguh dalam amalan. Mungkin penat di dunia, puasa dan sebagainya, namun Allah Taala ganjarkan di akhirat nanti insya-Allah. Jadi semoga bermanfaat insya-Allah motivasi ini. Semoga kita terus kuat untuk beramal sehinggalah ke hujung Ramadan dan sehinggalah ke akhir hayat kita insya-Allah. Wallahu alam, apa yang baik datang daripada Allah, apa yang kurang datang daripada kekurangan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.